semua sudut. Jadi N kita gantikan dengan 4 tolak dengan 2 darab dengan 180. Maka kita akan dapat hasil tambah ataupun jumlah sudut pada laman ini adalah 360 darjah. Maka semua sisi 4 ini hasil tambah atau jumlah sudutnya semua 360 darjah. Boleh-boleh? Jadi kita nak praktikkan. Kita nak gunakan rumus ini dalam soalan. Cari bilangan segitiga yang terbentuk dalam poligon berikut dan cari jumlah sudut pedalaman. Jumlah sudut ataupun hasil tambah sudut pedalaman. Maka kita perlu buat apa? Kita perlu buat apa untuk cari bilangan segitiga ni? Bilangan segitiga yang terbentuk dalam poligon di bawah. Jadi kita lihat poligon ni poligon apa? Pentagon. Jadi kita akan buat satu garisan terputus di antara bucu yang sesuai dengan bucu yang di bersebelahannya atau bertentangan dengannya untuk membentukkan satu garisan. Boleh? Jadi kita buat satu garisan bucu ke bucu. Kita akan dapat berapa? Segitiga yang terbentuk 1. Seterusnya ada lagi tak segitiga yang kita boleh bentuk? Ada? Ya, bucu. Antara bucu, kita buat satu garisan putus-putus, kita akan dapat berapa bilangan segitiga yang dibentuk? 1, 2, 3. Boleh-boleh? 3 segitiga. Hasil tambah sudut pedalaman, kena gunakan rumus yang di atas. N ni berapa? Kalau pentagon tadi berapa sisinya? 5. Jadi 5 kita tolakkan 2 darab dengan 180. Semak kalkulator masing-masing berapakah kita dapat untuk hasil tambah sudut pedalaman. Semak guna kalkulator masing-masing. Dapat berapa? Dapat? Kita gantikan N sama dengan 5. Maka 5 tolak 2 darab 180. Dapat berapa? 540. 540. Betul 540? Semak kalkulator masing-masing. Dapat 540. Betul jadi pentagon ini jumlah sudut sekata, poligon sekata atau poligon tidak sekata adalah 540 darjah. Seterusnya, bilangan segitiga yang dibentuk. Kita bentukkan segitiga untuk poligon ini. Okey, poligon ni poligon apa dipanggil? Poligon apa? Hexagon. Sisi, ini sisi 6. 6 sisi. Dan dia adalah poligon sekata atau seragam. Okey, seragam.
Baik, daripada bucu kita akan hubungkan dengan satu garis putus-putus antara bucu ke bucu untuk membentuk segitiga ya. Okay, satu. Lagi ada tak segitiga yang lain kita boleh bentuk. Okay, daripada bucu yang sama kita hubungkan lagi satu bucu. 2, 3 dan 4. Jadi hexagon ni 4 segitiga yang terbentuk. Baik, hasil tambah sudut pedalaman. Berapa? Okay, boleh terus guna kalkulator dapat berapa? Gantikan N sama dengan berapa? 6. 6 tolak 2 darab dengan 100, 80. Okay, dapat? Okay, ada yang dapat berapa? 720. 720 darjah. Boleh? Jadi hexagon ini jumlah sudut pedalamannya atau hasil tambah sudut pedalamannya 720 darjah bagi hexagon sekata atau tidak sekata. Baik, tadi hasil tambah sudut pedalaman. Sekarang kita nak pergi kepada rumus sudut pedalaman juga tapi satu sudut. Okey, satu sudut maksudnya pecahan sudut daripada jumlah sudut semuanya. Kita akan cari satu sudut. Boleh? Jadi sudut pedalaman, sudut pedalaman guna rumus yang sama, N tolak 2 darab 190, tapi kita akan bahagikan dengan sisinya. Boleh? Okey, seperti pentagon tadi ataupun sisi 4. Okay, kita masukkan pentagon, sisi pentagon, sisinya 5, 5 tolak 2 darab 190 dapat 590. Jadi kita akan bahagi dengan berapa sisi ni? Bagi dengan 5. Kita akan dapat berapa? Dia semak dengan kalkulator dapat berapa? (108 darjah). 108 darjah. 108 darjah itu apa? Setiap sudut bagi pentagon. Setiap sudut bagi pentagon. Jadi 108, awak bayangkan 108, berapa sudutnya? Berapa sudut untuk pentagon? Jika sisinya 5, maka sudutnya pun 5. Jadi 5 darab 190, kita akan dapat balik 540. Ini bagi sudut seragam. Sudut seragam sahaja. Kita gunakan rumus sudut pedalaman ini. Boleh? Ada soalan? Baik, ada pelajar algebrik bertanya apa beza sudut pedalaman dengan hasil sudut pedalaman. Okay, hasil sudut pedalaman adalah contoh sudut pedalaman tadi kita dapat berapa ni? 108 108. Jadi hasil tambahnya 108 kita akan darab dengan 5, kita dapat 540 darjah. 540 darjah. Betul? Itu bezanya. Jadi
hasil tambah sudut pendalaman adalah jumlah sudut. Untuk rumus ini, sudut pendalaman ini adalah setiap sudutnya untuk pentagon ataupun poligon sekata. Boleh? Selanjutnya kita pergi sudut peluaran. Sudut peluaran sama dengan 360 darjah. Kita bagi N. Boleh? Apa maksud sudut peluaran? Masih ingat lagi sudut peluaran? Masih ingat lagi maksudnya sudut peluaran? Sudut peluaran adalah sudut yang terbentuk apabila satu sisi poligon dipanjangkan. Di satu sisi dipanjangkan sampai keluar daripada poligon itu, maka sudut pengenap atau 180, jadi kita luncurkan satu garis yang lurus keluar daripada pentagon itu, maka sudut yang lebih itu sudut pengenap, itulah sudut peluaran. Okey, ini sama dengan konsep yang kita dah belajar untuk segitiga dan sisi 4. Ingat lagi, boleh rujuk pada buku kerja yang cikgu beri tempoh hari. Baik, bagi pelajar atau penonton nak dapatkan buku kerja, boleh WhatsApp cikgu. Cikgu akan bagi link untuk buku kerja ini. Untuk buku kerja ini. Boleh WhatsApp sekarang ataupun selepas live ini untuk dapatkan link buku kerja seperti dalam slide ini. Supaya awak boleh isikan semua butiran atau jalan kerja di dalam buku kerja itu. Boleh? Jadi link tu awak boleh klik, lepas tu boleh print ataupun awak muat turun dan awak boleh ubah guna teks untuk isikan jalan kerjanya. Boleh? Baik, ada soalan tak? Ada soalan tak daripada penonton live atau pelajar di FB dan kelas cikgu? Ada. Jadi kita sambung sudut peluaran. Sudut peluaran ialah rumusnya sama dengan 360 darjah. Kita akan bagi dengan bilangan sisi. Boleh? Okey, kita pergi soalan B. Sudut pendalaman dan sudut peluaran bagi poligon sekata. Okey, poligon sekata dengan 6 sisi. Okey, 6 sisi ni adalah poligon apa? Jenis poligon? Ya, hexagon. Jadi kita kena gunakan rumus sudut pendalaman sama dengan kita gantikan sisinya 6. Bilangan sisinya 6. Kita tolakkan dengan 2 darab 120 bahagi dengan 6. Dapat 120. Boleh semak dengan kalkulator. Seterusnya, sudut peluaran bagi 6 sisi. Jadi sudut peluaran 360 darjah bagi 6 sama dengan 60 darjah. Okay, siapa yang tak faham lagi sudut peluaran ni, boleh lihat buku kerja cikgu yang lepas. Atau boleh lihat buku teks apa maksud sudut peluaran. Ataupun nanti cikgu akan bincang soalan yang berkaitan dengan sudut peluaran ni lepas ini. Boleh? Baik, tak ada soalan. Kita pergi pada soalan 2. Poligon sekata dengan 3 sisi. Okey, yang 3 sisi ni, tiga segitiga jenis apa? Kalau poligon sekata dengan 3 sisi. Ingat lagi, segitiga. 3 sisi, segitiga kan? Segitiga apa? Siapa ingat lagi? Segitiga.
segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi ya. Jadi ingat balik, jika segitiga sisi sama, ini semua sisi yang sama kan? Jadi ingat lagi tak, berapakah nilai setiap sudutnya? Berapa nilai setiap sudutnya? Okey, tak perlu jawab dulu. Dah tahu? Okey. Dah tahu, terus kita buat soalan ini. Okey, kita gunakan sudut pendalaman. Dapat tak sudut yang awak tahu tadi? Awak kata sudut sekian-sekian untuk 3 sisi adalah ini sudutnya. Betul tak? Kalau kita guna rumus ini, kita akan dapat jawapan yang sama. Okey. Baik, kita cari sudut pendalaman. Cari sudut pendalaman untuk 3 sisi. Terus boleh guna kalkulator. Lepas tu kita buat jalan kerjanya. Isikan dalam buku kerja yang cikgu bekalkan kepada kamu semua. Kita dapat sudut pendalaman. Gantikan n sama dengan 3 tolak dengan 2 darab 180 bahagi 3. Jadi 180 bahagi 3, 60. Jadi segitiga sisi sama, betul tak? Setiap sisinya 60 darjah. 60 darjah. Okey, betul tak? Jadi awak boleh rujuk buku kerja yang 2 minggu lepas. Kita dah bincangkan segitiga kan. Jadi awak boleh lihat buku kerja tu. Bahagian segitiga, jenis segitiga, awak lihat gambar rajah tu. Gambar rajah yang segitiga sama sisi. Jadi awak lihat sudutnya semua 60 darjah. Sudut pendalamannya semua 60 darjah. Jadi 60 darjah kita akan darab dengan 3, maka hasil tambahnya berapa? 60 darjah darab 3, 180. Semua segitiga mempunyai hasil tambah sudut pendalaman 180. Betul? Siapa yang rujuk ni betul tak? Okey, sudut peluaran. Berapakah sudut peluaran untuk poligon sekata ataupun segitiga sama sisi? Gantikan n yang sama dengan 3, 120 darjah. Jadi satu garis lurus dalam sudut pendalamannya 60 darjah, maka sudut peluarannya, sudut pengenapnya akan dapat 120. Jadi 120 campur dengan 60 dapat satu garis lurus atau sudut pengenap 180. Okey, dari poligon satu dengan 8 sisi. Okey, terus guna kalkulator dapatkan sudut pendalaman ataupun setiap sudut poligon sekata dengan 8 sisi. Okey, siapa dah dapat? Okey, siapa dah dapat boleh respon dekat chat ataupun live chat ataupun in-call message dalam Google Meet. Dapat berapa? Okey, bilangan 8 sisi adalah jenis poligonnya
adalah oktagon. Maka gantikan N sama dengan 8, tolak dengan 2, darab dengan 180 darjah, bahagi 8. Sama dengan 135. Betul 135? Sudut peluaran. Berapa? 45. Darjah 45, 45. Okey, semua jawab 45. Sudut peluaran 360 darjah bagi 8 sama dengan 45. Okey, mudah-mudah. Senang. Baik. Jadi kita dah bincangkan sudut pendalaman dan sudut peluaran. Sekarang kita nak cari bilangan sisi. Boleh tak kita cari bilangan sisi dengan rumus sudut peluaran yang kita bincangkan tadi? Boleh tak kita guna sudut peluaran daripada rumus yang kita bincangkan tadi untuk mencari bilangan sisi? Ya, boleh. Jadi, sudut peluaran sama dengan 360 darjah bagi N. Jadi, kita boleh cari bilangan sisi apabila sudut peluarannya diberi. Okey, sudut peluarannya diberi. Seperti contoh soalan. Cari bilangan sisi poligon berikut. Jadi, sudut peluaran ni 60 darjah. Okey, ini sudut peluaran kan? Seperti ini sudut peluaran. Di dalam ni, sudut pendalaman. Sudut pendalaman. Setiap satu ni sudut pendalaman. Kalau hasil tambah, sudut pendalaman semua ni kita campurkan semua. Dapat hasil tambah. Jadi bila 40 darjah, kita gunakan rumus yang sama. Gantikan sudut peluarannya 40 darjah. Maka N ni berapa? Jadi kita gunakan asas algebra ataupun pertukaran algebra. Gantikan N ke atas, bahagi dari, jadi darab kan. Jadi yang darab 40 darjah dari bahagi. Maksudnya, dengan kata lain, dengan bahasa mudah, kita tukar saja tempat dia. N ke atas, 40 darjah ke bawah. Boleh? Jadi siapa yang masih lagi keliru dengan asas algebra atau konsep algebra, boleh tanya cikgu atau ikuti kelas cikgu pada hari Sabtu dan masa pukul 11 hingga pukul 12.30. Boleh? Untuk cikgu kongsikan kaedah algebra ataupun asas algebra. Boleh? Jadi dapat berapa sisinya? Jika sudut peluarannya 40 darjah, sembilan sisi. Okey, 9 sisi ya. Jadi 9 sisi, apa dipanggil poligon ini? Apa jenis poligon ini? Apa nama poligon ini? Boleh bagi respon? Siapa tahu apa nama poligon ini? Kita belajar pentagon, hexagon, okey, heptagon, oktagon. Okey, sudut ni sudut apa? Nama dia. Okey, boleh rujuk dalam konteks atau buku rujukan ya, ada disebut. Dipanggil apa? Nonagon. Nano ke nona? Nonagon. Nonagon
Boleh? Semua dapat? Okay, cari bilangan sisi untuk poligon ini. Terus bahagikan dengan sudut peluarannya. 360 darjah dibahagikan dengan sudut peluarannya. Dapat berapa? Lah, 8. Oktagon. Baik, untuk soalan ini, berapakah sudut peluarannya? Sebelum kita cari bilangan sisinya. Okay, ini ada dua langkah. Kita cari dulu sudut peluaran. Baru kita gunakan rumus, gantikan sudut peluarannya dan dapatkan bilangan sisi. Okay, berapa? Baik, sudut peluarannya adalah 60 darjah, 180 tolak 120 dapat 60 darjah. Maka kita akan bahagikan 360 darjah dengan 60 dapat 6 sisi. Heksagon kan? Okey, sudah lengkapkan buku kerja anda semua. Seterusnya soalan 4. ...150 darjah. Berapakah bilangan sisi bagi poligon ini? Okey, jadi ni awak boleh buat sendiri. Kita akan terus ke soalan penyelesaian masalah. Awak boleh buat sendiri. Siapa yang ada buku kerja, kita terus soalan penyelesaian. Okey, kita nak gunakan, praktikkan, aplikasikan semua rumus yang kita telah bincangkan untuk menyelesaikan soalan ini. Okey, kita baca soalan. Satu papan tanda berhenti yang berbentuk oktagon. Oktagon sekata, kita dah bayangkan berapa sisinya, dilekatkan pada dinding bata. Cari nilai bagi sudut X. Jadi sudut X ni sudut peluaran kan. Jadi secara tak langsung kita dah tahu cari nilai bagi sudut X ni. Kita boleh tafsirkan dia nak sudut peluaran. Jadi kita dah bayangkan rumus apa yang kita boleh gunakan ya. Lagi satu kita lihat tak ada nilai sudut pun diberi, tapi diberi di sini oktagon. Jadi oktagon
berapa sudut pendalaman. Sudut pendalaman ni maksudnya setiap sudutnya. Setiap satu sudut bagi oktagon sekata atau seragam ini, berapa nilai sudutnya? Ingat lagi? Yang kita bincang tadi, sudut oktagon tadi. Okey, boleh tengok buku kerja tadi. Okey, pelajaran yang lepas tadi. Berapa? 135 darjah. Maka kita buat jalan kerjanya, sudut pendalaman, gunakan rumus sudut pendalaman, sisinya 8, tolak kanan 2. Kita darabkan dengan 180 darjah bahagi 8. Okey, kita gunakan rumus sudut pendalaman, maka kita akan dapat setiap sudutnya 135. Okey, lepas tu kita buat apa? Okey, lepas tu sudut perlawaran kita gantikan dengan X sama dengan, kita guna sudut pengenap. Rumus sudut pengenap itu 180 tolakkan dengan sudut pendalaman dapat 45 darjah. Boleh? Jadi jalan kerja ni kita kena tunjukkan seperti ini. Ada soalan? Ada soalan? Jika tak ada, kita pergi pada soalan 2. Rajah di bawah adalah 2 poligon. Cari nilai sudut X. Okey, kita lihat di sini. Tidak seperti soalan yang kita bincang tadi, ada sudut yang dinyatakan. Di sini tak ada sudut, jadi kita kena cari sendiri sudut pendalamannya. Jadi kita nak cari setiap sudut ni, mestilah dua-dua sudut ni sudut sekata. Dua-dua sekata. Lepas tu kita tentukan poligon ni jenis apa, poligon ni jenis apa, baru kita boleh tentukan sudut pendalamannya. Boleh? Okey, jadi sebelah kiri ni sudut, berapa sudutnya? Tengok jenis poligonnya. Jenis apa sudut ini? Sebelah kiri ni. Boleh respon dekat chat? Sudut apa sebelah kiri? Nampak Sebelah kiri ni. Sebelah kiri ni sudut apa? Sudut pentagon. Okey, sudut pentagon. Berapa setiap sudutnya? Okey, kita dah bincang kan? Sudut pendalaman bagi pentagon ni. Ada yang dapat tak? 108 darjah. Maka kita gunakan rumus sudut pendalaman pentagon ialah sisinya 5 tolak dengan 2. Darab dengan 190 darjah. Bagi berapa? Bilangan sisinya 5.
sama dengan 108 darjah. Jadi kita nak cari X, kita dah dapat sudut perlawanan 108 darjah. 108 darjah. Seterusnya, kita nak dapatkan sudut sebelah kanan ni. Berapakah sudut perlawanan bagi gambar rajah yang sebelah kanan ni? Baik, jadi sebelah ini adalah sudut berapa dan jenis poligonnya apa? Ya, heksagon. Bagi sudut perlawanan bagi heksagon adalah ini heksagon ubah ni heksagon bukan pentagon, sama dengan 6 tolakkan dengan 2 tolakkan dengan 2 darab dengan 180 darjah bahagi dengan 6 sama dengan 120 darjah. Jadi X ataupun sudut perluarannya sama dengan berapa? Kita guna kalkulator, semak dengan kalkulator, dapat berapa sudut perluarannya? $130 darjah. Betul. 130 darjah, maka jalan kerjanya kita buat X sama dengan 360 darjah. Jadi jumlah semua sudut ni, sudut konjugat ni sudut pengenap adalah sudut yang garis lurus kan. Okey, jika jumlah sudut semua sudutnya adalah 360 darjah. Okey, satu pusingan adalah 360 darjah kan. Tolak dengan 120. Tolakkan dengan 108. Dapat 132 darjah. 132 darjah. Okey, sudah? Jalan kerja dah selesai buat jalan kerja dalam buku kerja? Baik, kita pergi soalan 3. Okey, ini ada gabungan dengan 3 poligon Pelajar di bawah A, B, C, D, E ada sebuah pentagon sekata A, B, H, A, B, H dan E, D, F adalah garis lurus. Baik, kalau garis lurus maksudnya sudut pengenap 180 darjah, 180 darjah dan F, G, H adalah sebuah segitiga sama kaki. Sama kaki F, G, H dan F, G, H, F, G, H adalah sebuah segitiga sama kaki. Jika sama kaki maksudnya dua sisi
segitiga ini sama sisinya dan sudutnya sama. Sudutnya sama. Cari nilai X. Okay, kita kena cari nilai X. Keseluruhannya, cari nilai X. Jadi apa perlu kita buat? Untuk dapatkan sudut H ini. Okey. Nak cari yang lebih mudah dulu pun boleh. Kita boleh dapatkan sudut sebahagian daripada sudut X ni. Jadi bila ada tanda ni maksudnya sisi dia sama. Bila sisi sama, sudut pun sama. Jadi sudutnya 70 darjah. Di sudut HGF ni kan 70 darjah. Maka sini pun HFG ni pun 70 darjah. Maka 1/10 kita tolakkan dengan 1/40. Betul? Maka kita akan dapat sudut sebahagian sudut H ni. Okey. Lepas tu kita akan cari sebahagian sudut ini pula. Sudut BHF. Sudut BHF. Berapakah sudut BHF? Okey, sebelum kita nak cari sudut BHF, mana sudut yang tidak dinyata, kita kena cari. Seperti sudut di B ni. Di B, di C dan D kita kena cari. Jadi kita nak cari sudut D, C dan B. Kita boleh guna sudut yang ini untuk cari sudut yang sebelahnya. Sudut yang di luar daripada pentagon ni. Okey, ini sudut sekatakan. Dia kata dalam soalan BCDE, ABCDE adalah sebuah pentagon sekata. Kalau pentagon je, jadi setiap sudut ni berapa? 108 darjah. Sudut cakar BCD dah 108 darjah. Maka boleh kita cari tak sudut C ataupun sudut BCD? Berapakah sudut BCD untuk sudut refleks ni? Sudut yang luar. Jadi sudut cakar. Di sebelah sudut cakar ada sudut refleks. Berapa? Jadi 360 darjah kita tolak dengan 108. Dapat 252. Boleh? Baik sudut yang sebahagian tadi, yang segitiga sama kaki tadi. Ataupun kita boleh cari BHF dulu. BHF. Sebahagian daripada sudut di sebelah kiri ini, sebelah X ni. Sebelah kiri ni, sebahagian ni. Kita boleh cari dengan 360. Tolak dengan sudut yang kita cari 260. Pada sudut D ni. 180 tolak 108 dapat 72 kan. 72 darjah. Maka sudut di B dan D 72 darjah. 72 darjah 72. Nampak? Kita tolak dengan 85. Okey. Jadi sudut BHF berapa? 59 dan sudut sebahagian dari sudut X tu half HG yang kita dah bincang tadi tolak dengan 70 dengan 180 dapat 40. Maka X sudut BHF tambah dengan sudut FHG sama dengan 99 darjah. Okey, nampak tak cara jalan kerjanya dan konsepnya? Nampak tak jalan kerjanya dan konsepnya? Okay, siapa yang stuck ataupun tertinggal boleh salin jalan kerja ni.
Boleh? Ada soalan? Okey, siapa yang masih lagi tak faham sudut cakar, sudut refleks, bagaimana nak cari jumlah sudut, asyik tambah sudut bagi sudut pentagon ataupun segitiga sama kaki, boleh serta sama-sama dengan cikgu, kelas-kelas cikgu. Ataupun awak boleh rujuk, tanya guru-guru yang lain, cikgu sekolah ke, tentang segitiga sama kaki, ataupun dengan rakan-rakan yang lain, macam mana nak cari sudut pendalaman bagi khususnya poligon yang tak sekata seperti ini. Ini poligon tak sekata BHFD ni. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, dia pentagon tapi pentagon tak sekata sebab salah satu sisinya tak sama BH tak sama dengan BC berbanding pentagon yang sekata semua sisinya sama. Semua sisinya garis yang lurus ni semua ni yang dicantumkan ni semua sama. Boleh? Okey, akhirnya soalan 4. Soalan 4 tadi kita dah jawab. Okey, kita dah jawab tadi. Kita jawab satu sudut, ini dua sudut. Okey, dua sudut. Jadi awak lihat dia suruh cari sudut H dan K. Maka kita boleh cari sudutnya ni, sudut pengenap ni semua untuk lengkapkan, maka kita akan dapat sudut perlawanan H dan K. Boleh? Okay, cari setiap sudut yang ni. Kita tak boleh guna rumus sudut pendalaman yang kita bincangkan tadi sebab ini bukan poligon sekata bukan poligon sekata ataupun nama sudutnya apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, hexagon tak sekata atau tidak serekam. Bukan poligon sekata ataupun bukan poligon sekata. Maka kita akan kena cari satu-satu sudut ni. Okey, 65 darjah. Berapa sudut sini? Guna kalkulator berapa? Okey, cari sudut yang 65 darjah ni, sudut pendalaman dengan sudut peluarannya 65 darjah di luar ni. Cari berapa yang di dalam ni, sudut pendalamannya. Di sebelah 65 darjah. Di sebelah 65 darjah. Berapa? 115 kan? Okey, 115. Okey, kita cari dulu. Kita lengkapkan, lepas tu baru buat jalan kerja buat susun untuk tunjukkan jalan kerja. Baik, 50 darjah. Sudut peluaran, sudut pendalamannya di sebelahnya. Ya, 130 Okey, dia dah dapat sudut yang ni dan sini. Okey, 135. Lepas tu yang ini simbol sudut tepat 90 darjah. Maka kita boleh gabungkan semua sudut ni H campur K. Sebab kita nak cari salah satu sudut ni tak boleh. Kita gabungkan Kita gabungkan kedua-duanya. H campur K sama dengan berapa? Kita nak tolakkan dengan berapa? Sebab sini 180 darjah, sini 180 darjah kan? Jumlah dia semua ni 180 darjah, 180 darjah. Maka kita gabungkan 180 darjah sudut ni, pengenap ni dengan sudut pengenap ni. Jadi 360 darjah kan? Jadi 360 darjah baru kita tolakkan semua sudut dalam ni. Maka kita akan dapat sudut H tambah K. Okay, itu kita gabungkan antara sudut H dan K. Boleh?
Okey, jadi sudut pendalaman heksagon tadi sudut seragam tak seragam kita boleh cari kalau tak. Walaupun kita dah tahu sudut hasil tambah sudut pendalamannya, kita tunjukkan jalan kerjanya. Sudut heksagon di atas kata, kita boleh guna sudut pendalaman heksagon ini ataupun sudut hasil tambah. Okay, hasil tambah kita boleh guna untuk poligon sekata sebab kita cari hasil tambah 720 darjah kan. Ke sudut yang 50 darjah tadi tunjukkan 180 tolak 50 darjah 130 darjah. Okay, sudut bersebelahan sama dengan 180 darjah tolakkan dengan 65 darjah 115 darjah. Okey, jadi ada dua sudut yang tidak kita ketahui, iaitu sudut pendalaman bersebelahan dengan K dan H kan. Dua sudut. Kalau satu sudut kita boleh cari terus. Tapi kalau dengan H dan K ni, sebab 180 tolak dengan H, maka kita akan dapat sudut pendalaman kan. Untuk H kan. Untuk K, 180 kita akan tolak K sama dengan sudut peluaran kan, ataupun sudut peluaran atau sudut pendalaman. Saya ulang lagi, sudut pendalaman sama dengan 180 tolak X. Jadi kita kena tolak 180 tolak 180 kan, untuk kedua-dua X dengan H. Oleh itu, 180 kita tambah dengan 180, kita gabungkan. Jadi H tambah K sama dengan 360 darjah daripada 180 darjah daripada sudut pengenap tadi di H dan 180 daripada K. Kita dapat 360. Maka kita tolakkan semua sudut pendalamannya untuk heksagon ini. Ini 780, kita buat kurungan tolak 720 tolak 135. Okey, 135 yang ni tolak 90 darjah. Okey, sudut yang kita cari tadi bersebelahan dengan 50 darjah. 130 darjah tolak dengan 115 darjah. Okey, dapat berapa? Semakkan guna kalkulator masing-masing. Dapat berapa? 110. Excellent. Betul? Excellent. 110 darjah. Boleh? Okay, siapa yang tak faham lagi, H campur K, mengapa kita tolak dengan 390 darjah ni? Okay, boleh awak serta sama-sama cikgu di kelas cikgu pada hari Sabtu minggu hadapan pukul 11 hingga 12.30. Boleh? Okey. Siapa tak faham lagi macam mana cikgu boleh tolak dengan 360 darjah, kena faham dulu sudut pengenap Dah faham sudut pengenap, baru kita faham mengapa ditolak dengan 360 darjah. Okey, soalan lain? Ada soalan lain? Sebelum kita tangguhkan kelas kita, ada soalan lain? Okay, siapa yang tak faham lagi boleh WhatsApp cikgu. Nombor telefon cikgu ada, cikgu sertakan di komen.
dan nak sertai kelas cikgu pada hari Sabtu minggu depan, boleh turut serta. Siapa nak buku kerja ni, boleh WhatsApp cikgu untuk dapatkan buku kerja yang dalam slide ni. Baik, kalau tak ada soalan, kita tangguh dulu kelas kita. Kita tangguhkan kelas kita. Ada soalan lain? Baik, jika tak ada soalan, cikgu tangguh dulu kelas kita. Kita akan jumpa lagi pada hari Sabtu, pada hari yang sama, hari Sabtu dan waktu yang sama. Dan untuk student SPM, cikgu akan buat live besok hari pukul 11 pagi. Baik, kita tangguh dulu kelas kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.